Saudara, sebanyak 300 kes positif dan 7 kematian akibat COVID-19. Saudara, sebanyak 300 kes positif dan 7 kematian akibat COVID-19 dilaporkan di Perumahan Awam Desa Rejang Ibu Negara. Kawasan perumahan awam seluas 20.28 ekar itu meliputi 12 blok dengan 2,791 Perumahan Awam Desa Rejang. Seluruh kawasan ini telah dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan dipertempatkan 3 ini berkuat kuasa 18 Jun 2021 hingga 1 Julai 2020. Saya Noiza binti Hadi Jadin, Pegawai Penerangan Kawasan Parlimen Titi Wangsa, Wangsa Maju dan Setiawangsa. Bersama tuan-tuan untuk mengalihkan kenderaan perempuan. Sekarang kita berada di kawasan PKPD PA Desa Rejang, di mana Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan telah diwatakan ataupun telah dikenakan di Desa Rejang ini pada 18 Jun hingga 1 Julai 2021. Assalamualaikum Tuan. Kami dari Jabatan Penerangan mohon keizinan melaksanakan tugasan di kawasan PKPD Perumahan Awam Desa Rejang ini. Terima kasih Tuan. Saya bukan bersendirian, saya bersama-sama di kawasan Parlimen Tiga Wangsa yang terdiri daripada 2 JAV dan juga 4 FO. Sebanyak 9 agensi telah terlibat di dalam PKPD ini untuk memastikan ianya dapat dijalankan dengan baik dan sempurna. Untuk makluman semua penduduk, sila ambil perhatian dengan pengumuman ini. Jabatan Penerangan dalam PKPD ini telah memainkan peranan yang agak penting di mana kami menyampaikan maklumat semasa kepada penduduk di PA Desa Rejang ini. Agihan bakul makanan oleh jabatan Seperti pemakluman pengagihan bakul makanan kering, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, peraturan SOP, pemakluman mengenai operasi klinik komuniti oleh KKM, talian telekonseling PKPD oleh JKM. Kami juga membuat hebahan mengenai ujian persimpelan berkala oleh KKM, dan juga kita juga ada buat juga hebahan mengenai cara-cara bagaimana untuk pertukaran tarikh temujanji vaksinasi dan juga pesanan makanan dan barangan secara online. Perasaan, saya rasa semua frontliner pun mempunyai perasaan yang samalah. Kita ada sikit perasaan berdebar kerana kita ni berhadapan dengan musuh yang tak nampak. Sama-sama kami yang mempunyai semangat yang jitu dalam menjalani tugas-tugas di lapangan. So sikit-sikit lama-lama perasaan gementar dan takut tu hilang macam tu sajalah. Mula-mula saya rasa gemetar lah sebab ni first time saya ada dekat sini. Tapi as time goes by, saya rasa benda tu dah jadi macam biasa lah, dah normal lah kat saya. Biasanya macam akan ada orang-orang yang daripada para penduduk dekat sini yang akan nak tanya soalan dekat kita orang. Paksa juga layan diorang, tapi dalam masa yang sama kita suruh dia menjaga penjarakan fizikal supaya kita tak terdedah sangatlah dengan kemungkinan untuk mendapat penyakit COVID tu. Okey, untuk hari first PKPD Desa Rejang ni memang pelbagai kerenah penduduk di sini, seperti ada yang berkata tidak bersedia dengan barang bekalan makanan. Lepas tu ada yang cakap tidak cukup bahan mentah, kebanyakannya bahan mentah lah. Yang kering tu masih lagi diorang dapat tampung. Ayam, ikan tu semua katanya stok cuma ada untuk 2 ke 3 hari saja. Untuk diberikan setiap keluarga 1 papan telur, dan juga kita sedang mengaturkan untuk juga memberi sumbangan bekalan ayam kepada mereka sebagai tambahan. Sebagai feedback daripada penduduk yang kami dapat, memang banyaknya tidak puas hatilah untuk dari segi pengagihan barang makanan. Sebenarnya sama je, semua dapat. Semua sama. Penduduk sini makin dapat menerima lah apa yang pihak kerajaan
lakukan untuk diorang kat sini? Okey, ini adalah merupakan PKPD yang ketiga bagi saya. Okey, PKPD kali ini terasa cabaran dia agak berbeza dengan PKPD yang sebelumnya. Di mana kat sini cabaran dia adalah dari segi bunyi yang adalah kita nak melontarkan VO-nya. Okey, macam kat sini faktor yang menjadikan masalah sedikit akibat bangunan-bangunan dan rumah-rumah yang agak tinggi. So banyak jugalah saya terpaksa adjust mula kedudukan loudspeaker untuk bagi semua penduduk dengar dengan hebahan yang diberikan oleh Jabatan Penerangan Malaysia. Apa yang kami harapkan, kami semua dilindungi, dipermudahkan segala urusan sewaktu menjalankan tugas di PKPD PA Desa Rejang ni. Untuk masyarakat di Malaysia ni diharapkan agar terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Dengan itu, kita jaga kita mesti menang. Kita mampu mengubahnya. Hashtag kita jaga kita, menang bersama. Nasihat saya, sila patuhi SOP yang telah ditetapkan. Memakai pelitup muka, jaga jarak sejauh 1 meter dan memakai hand sanitizer. Setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada tuan-tuan di atas segala kerjasama yang telah diberikan serta diharapkan agar terus mematuhi segala arahan daripada pihak berkuasa. Pihak berkuasa juga akan sentiasa membuat pemantauan berkenaan arahan dan pematuhan SOP yang telah dibuat.